Assalamualaikum dan selamat petang semua pelajar. Apa khabar semua sihat So hari ini kita akan sambung tajuk pembezaan, masih di tajuk pembezaan. Ya. Sebab tajuk pembezaan ni dia memang kena buat latihan banyak. So kita fokus tajuk pembezaan, lepas pembezaan kita buat pengamiran. So nak kena fokus, kena tengok macam-macam jenis soalan sebab tajuk bab 2 ni sangat penting, terutamanya dalam SPM nanti. Okay, jadi last week kita sampai soalan 10C. Jadi pelajar boleh buka bahan pelajar yang ada. Rasanya dalam grup ada bagi, kan? Dalam grup WhatsApp ada. Kalau ada yang tak dapat boleh bagi tahu. Okay, jadi hari ni kita akan sambung soalan nombor 11 lah. Jadi sementara tu pelajar boleh keluarkan bahan-bahan dulu. Sambil-sambil kita prepare soalan dia. Okay, boleh panggil juga kawan-kawan semua kan. Boleh ajak ramai lagi. Kita akan bincang tajuk pembezaan yang mana kita akan tengok dengan lagi jelas soalan-soalan yang ada dalam pembezaan ni. Okay, semua boleh dengar suara cikgu dengan jelas. Kalau tak dengar beritahu Right, jadi kita ada soalan nombor 11 dekat sini. Kan? Kita tengok dulu contoh. Jadi nombor 11 ni dia kata selesaikan masalah berikut yang melibatkan tangent dan normal bagi lengkung. Okay, jadi cikgu akan gunakan bahasa Melayu lah sebab kebanyakan korang belajar dalam bahasa Melayu. Siapa yang belajar dalam bahasa Inggeris tu boleh baca translation dalam bahasa Inggeris. Right, jadi dekat contoh ni kita ada soalan yang mana dia kata kecerunan bagi lengkung Y. Sekejap cikgu besarkan sikit. Jadi kita ada kecerunan bagi lengkung Y. Jadi lengkung Y tu dia punya persamaan adalah Y sama dengan AX kuasa 2 tambah B bahagi X pada titik 2, 14. Ialah 11. Okay, jadi berdasarkan ayat ni dia punya lengkung dia adalah Y sama dengan AX kuasa 2 tambah B per X. Itu lengkung. Dia bagi tahu kecerunan dia adalah 11 pada titik 2.14. Titik 2.14 maksudnya dia punya koordinat adalah 2.14. Okey. Soalan dia minta nyatakan nilai bagi A dan B. Dia suruh kita cari A dan B. Dia bagi koordinat, dia bagi kecerunan, dia suruh kita cari A dan B. Okey, jadi untuk jawapan yang A ni, untuk jawapan contoh ni. Jadi kita ada titik kita adalah 2.14. Jadi kita tahu 2 adalah X. 2 tu kita gantikan dekat tempat X. Jadi AX kuasa 2 B per X kan. Jadi 14 adalah Y. Gantikan tempat Y tadi tu. Jadi kita dapat akhir sekali kita dapat persamaan kat sini 28 sama dengan 8A tambah B. Right. Itu adalah persamaan pertama. Dia nak suruh kita cari A dengan B. Seterusnya kita tahu kecerunan adalah 11. Kecerunan juga adalah dy dx. Jadi kita buat kecerunan terhadap dy dx. Ax kuasa 2 tambah b per x tadi tu kita buat dy dx. Jadi kita akan dapat 2ax tolak b bahagi x kuasa 2. Masukkan x dekat situ. Jadi kita masukkan x. Boleh nampak dekat sini 2a darab 2 tolak b bahagi 2 kuasa 2 sama dengan 11. Samakan dengan 11. 11 tu adalah yang dia bagi tahu tadi. Dia bagi tahu kecerunan adalah 11. Okay, jadi kita ada persamaan kedua 16a tolak b sama dengan 44. Lepas tu kita buat je persamaan 1 dengan 2 dari tu. Samakan kedua-duanya. Kita dapat a sama dengan 3 dan akhir sekali kita dapat b sama dengan 4. Jadi itulah untuk yang contoh tadi. Boleh faham tak contoh tu? Kalau ada soalan boleh beritahu
Okay, jadi kita tengok nombor 11B. Kita tengok 11B pula. 11B ni dia beritahu kecerunan bagi lengkung. Pertama sekali kita ada Y sama dengan AX kuasa 3. Okay, ni 3 ni. Sekejap. AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2. Tolak 8. Jadi Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tolak 8. Koordinat kita ada. Koordinat dia adalah negatif 4, 8. Jadi ini adalah X, ini adalah Y. Lagi apa yang kita dapat tahu? Kita tahu kecerunan dia adalah 8. Berdasarkan ayat yang dia beritahu tu, kecerunan adalah 8. Okey, jadi pertama sekali kita nak gunakan apa? Kita nak gunakan lengkung yang kita ada ni. Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tolak 8. Nak gunakan lengkung tadi tu. Okey, jadi kat sini tulis Y sama dengan AX kuasa 3, salin balik supaya tak salah ni. Y AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tolak 8. Masukkan pada koordinat pada titik. Jadi kita ada koordinat pada titik negatif 4, 8. Koordinat negatif 4, 8 ni kita nak guna dalam ni. Jadi 8 ni adalah Y. Jadi letak dekat tempat Y. A ni biarkan kat situ. X kuasa 3. X kita adalah negatif 4. Jadi masukkan dekat sini. Negatif 4 kuasa 3. Jadi tulis negatif 4 tutup kurungan kuasa 3 tambah B. X kita adalah negatif 4. Negatif 4 kuasa 2 tolak 8. Okay, jadi kita dapat macam ni lah. Kita dapat satu persamaan yang seperti ini. Sekarang ni kita nak buat apa? Sekarang ni kita nak bagi dia nampak susunan yang lawa. Sekarang ni susunan yang lawa macam mana? Jadi kalau kita nampak kita ada negatif 8 kat sini. Kita nak pindah ke sebelah kanan. Sorry. Tidak. Jadi kita nampak dekat sini negatif 8 boleh pindah ke sebelah kanan. Jadi negatif 8 pindah ke sini kita dapat 16. Sebab negatif 8 pindah sebelah kiri, dia akan jadi tambah 8. 16 sama dengan A. Jadi negatif 4 kuasa 3. Kita keluarkan kalkulator kita. Berapa negatif 4 kuasa 3? Jadi sambil-sambil itu korang boleh tekan lah. Negatif 4 kuasa 3. Kita dapat negatif 64. Jadi negatif 64 tadi tu, kita boleh tulis dia sebagai negatif 64A. Sebab apa? Sebab A darab negatif 64 tadi tu. Jadi padam A ni tulis sebagai negatif 64A. Okey, B darab negatif 4 kuasa 2. Negatif 4 darab kuasa 2. Negatif 4 kuasa 2 berapa? Negatif 4 kuasa 2 kita dapat 16. Jadi tambah 16B. Jadi kita dapat satu persamaan ni. Okey, apa yang kita boleh buat? Kita boleh simplify. Sebab apa kita nampak sini ada 16. Sini pun ada 16. Jadi semua ni bahagi dengan 16. Bahagi dengan 16, kita boleh dapat dia 1 kat sini. 16 bahagi 16, dapat 1. Negatif 64 bahagi dengan 16, kita dapat negatif 4A. And then 16 tambah 16B, kita boleh bahagi dengan 16, kita dapat positif B. Positif 1B lah sebenarnya. Jadi kita dapat 1 sama dengan negatif 4A tambah B ni adalah persamaan yang pertama. Okey, ini adalah persamaan yang pertama. Okey, seterusnya kita nak tahu, kita kena ada at least 2 persamaan sebab kita ada A dengan B. Kita ada 2 unknown kat sini. Kita ada 2 pemalas. Jadi kita nak kena cari lagi satu persamaan. Nak guna maklumat apa? Kita boleh gunakan maklumat kecerunan. Kalau pelajar tengok kat sini, kita ada maklumat kecerunan sama dengan 8. Jadi kecerunan kita tahu adalah dy dx. Jadi kita punya y adalah ax kuasa 3 tambah bx kuasa 2 tolak 8 tadi tu. Jadi dy dx kita buat kecerunan dekat ni. Ax kuasa 3. Buat pembezaan dapat apa? Kita dapat 3 ax kuasa 2. Betul tak? Kan? Jadi itu adalah pembezaan. Lagi kita buat bx kuasa 2. Nak buat pembezaan kita dapat positif 2bx.
Negatif 8 dia terus hilang lah sebab dia tak ada X dekat situ. Jadi dy dx kita adalah 3ax kuasa 2 tambah 2bx. Jadi itu adalah kita punya pembezaan. Selepas tu kita nak buat ni juga. Okey, kita dah dapat satu pembezaan dekat sini, kita nak sambung dia punya ni. Pada koordinat ataupun pada titik, kita ada koordinat negatif 4, 8. Jadi kita ada dy dx kita. Dy dx kita adalah 3ax kuasa 2 tambah 2bx. Masukkan nilai negatif 4 ni, negatif 4 ni adalah x, jadi dy dx kita adalah 3a darab dengan negatif 4 kuasa 2 tambah 2b darab negatif 4. Ini kita dapat masukkan. Kita masukkan koordinat x tadi. Kita ada x kita adalah negatif 4. Jadi kita ada selesaikan dulu yang ni. Dy dx kita adalah 3a darab 16. Kita dapat 16 darab 3. Kita dapat 48a. Jadi kat sini 48a negatif 4. Negatif 4 darab dengan 2. Kita dapat negatif 8b. Jadi dy dx kita adalah 48a tolak 8b. Kan? 48a tolak 8b. Right, jadi kita tahu juga kecerunan. Kecerunan adalah 8. Kan? Kecerunan adalah 8. Samakan dengan 8 kat sini. Sama dengan 8. Jadi, tak apalah kita buat kat bawah. Jadi 48a tolak 8b sama dengan 8. Sebab apa kecerunan kita 8 tadi tu? Jadi 48a tolak 8b sama dengan 8. Jadi sebab apa 8? Kecerunan kita 8. Kebetulan juga dy dx kita adalah yang sekian-sekian ni. Kan? Ini adalah kecerunan. Ini adalah kecerunan. Sentiasa ingat, dy dx adalah kecerunan. Jadi kita sambung 48a tolak 8b. Kita boleh buat apa? Kita boleh bahagi dengan 8 dekat sini. Semua ni boleh bahagi dengan 8. Jadi kita dapat 48 bahagi dengan 8, kita akan dapat 6a tolak 1b ataupun tulis sebagai b sajalah kan. Sama dengan 1. Jadi ini adalah persamaan yang kedua kita. Ini adalah persamaan yang kedua kita. Jadi persamaan kita adalah 1 sama dengan negatif 4a tambah b. Kan? Negatif 4a tambah b. Seterusnya kita ada 6a tolak b. Sama dengan 1. Okey. Jadi untuk memudahkan kita menjawab, kita nak kena substitute a sama dengan 1. Jadi kita tengok 1 tambah 2. Jadi kita ada negatif 4a tambah b sama dengan 1, 6a tolak b sama dengan 1. Jadi kita buat persamaan serentak kan? Persamaan serentak kalau dalam bahasa Melayu lah. Jadi kita ada 1 tambah 2. Kita nak buat persamaan 1 tambah persamaan 2. Jadi macam mana cara dia? Jadi persamaan 1 negatif 4a tambah b sama dengan 1. Cikgu terbalikkan je lah. Tambah dengan 6a tolak b dekat ni sama dengan 1. Jadi bila dah tambah, nampak b tolak b. Dapat kosong. Negatif 4a tambah 6a. Kita akan dapat positif 2a. Kita dapat positif 2a dekat sini. 2a sama dengan 1. Jadi 2a sama dengan 1, a sama dengan 1/2. Jadi dah selesai. Kita dah dapat. Okey, sorry. 1 tambah 1 sini adalah 2. 1 tambah 1 adalah 2. Jadi 2a sama dengan 2. A adalah 1. Kita dah dapat a. A kita adalah 1. Sambung lagi sikit. Kan? Sambung lagi sikit. Continue. Jadi A kita adalah A sama dengan 1 kan. Kita ambil salah satu persamaan dekat sini. Contohnya kita nak ambil persamaan 1 ke nak buat persamaan 2. Kita boleh. Contohnya kita nak ambil persamaan 1 kan. Kita ada persamaan 1 adalah negatif 4 A tambah B sama dengan 1. Jadi A sama dengan 1, masukkan dekat sini. Negatif 4 darab dengan 1 tambah B sama dengan 1. Negatif 4 tambah B adalah 1. Maka B adalah 1 tambah 4 B sama dengan
5. So maka jawapan akhir kita tulis kat sini. Maka A equal to 1, B equal to 5. Ini jawapan akhir kita. Okey tak? Boleh faham tak untuk soalan nombor 11 A? Agak straightforward kan? Dia nak minta A dengan B sahaja. Jadi A dengan B kita gunakan kaedah tadi lah. Kan? Jadi pertama sekali kita kena gunakan masukkan koordinat X dengan Y. Kedua kita gunakan maklumat kecerunan. Jadi masukkan maklumat kecerunan, kita dapat kecerunan dia 8 samakan dengan dy dx yang kita dapat. Jadi ini adalah jawapan dia. A sama dengan 1, B sama dengan 5. Seterusnya kita ada soalan 11B. Okay, kita tengok soalan 11B. Macam mana? Soalan 11B. Tengok dulu soalan dia. 11B ayat dia berbunyi, persamaan normal bagi lengkung. Okey, tak muat pula kan dia punya ni. Kecilkan sikit. Persamaan normal bagi lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X pada titik A adalah selari dengan persamaan garis lurus Y sama dengan negatif 1/6X tambah 2. Cari persamaan normal bagi lengkung itu. Sekejap, yang ni betul ke ni? Tak ni. Cari persamaan normal bagi lengkung itu pada titik A. Jadi yang A tadi kita dapat suruh cari A dengan B. Soalan B ni pula dia suruh cari persamaan normal kepada lengkung pada titik A. Okay, jadi kita tengok macam mana cara untuk menjawab soalan macam ni. Jadi kita ada dekat sini persamaan normal bagi lengkung Y sama dengan X kuasa 2 adalah selari dengan persamaan garis lurus Y. Jadi kita salin dulu. Salin dulu dekat sini. Kita ada Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X. Lepas tu kita ada Y sama dengan negatif 1/6X tambah 2. Dia kata kedua-dua ni adalah selari. Kan? Kedua-dua ni adalah selari. Jadi dekat sini point A selari. And then yang ni dia ada dekat point A. Dia berada dekat point A. Apa yang kita patut buat adalah pertama sekali kita tahu kan. Kita tahu persamaan dia akan sama kan. Persamaan dia akan sama. Sebab apa sama? Sebab dia kata dia adalah selari kan. Bila dia kata selari maksudnya persamaan kedua-duanya adalah sama kan. Jadi kedua-dua ni kerana jadi dekat sini kita tahu negatif 6 ni adalah kecerunan. Sekejap tiba-tiba fail pula. Jadi kita tengok kat sini bacaan, kita baca soalan dia, dia kata persamaan lengkung, persamaan normal bagi lengkung adalah selari dengan Cikgu salin balik, tadi dia tiba-tiba hilang. Y, dia kata persamaan normal. Persamaan normal pada lengkung. Jadi kita ada Y kita adalah Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X. Jadi dekat pada point A. Selari dengan sekejap selari dengan Y sama dengan negatif 1/6X tambah 2.
Jadi untuk koordinat ni y negatif 1/6x, ini kecerunan dia adalah negatif 1/6. Tapi ini persamaan normal pada lengkung ni, dia kata normal pada lengkung. Jadi kita ada lengkung ni tapi normal dia yang selari dengan yang y sama dengan negatif 1/6x. Jadi maksudnya kita nak kena cari dia punya dy dx dulu. Jadi y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x. Seterusnya kita buat dy dx sama dengan 2x tolak 2. 2x tolak 2 ni adalah persamaan lengkung ni. Tapi m normal dia jadi kecerunan normal. M normal dia kita nak kena buat negatif 1/2x tolak 2. Sebab apa negatif 1 dy dx? Sebab dia kata yang ni lengkung. Tapi normal dia barulah selari dengan negatif 1/6. Jadi dekat sini kita boleh samakan. Negatif 1/2x tolak 2 ni boleh samakan dengan negatif 1/6. Kan? Barulah boleh samakan dengan negatif 1/6. Sekarang ni kalau korang tengok 2x tolak 2. Kita ada 2x tolak 2 dengan 6. Negatif ada kat atas. Negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi kita boleh bandingkan dekat sini. Kita boleh samakan dia macam ni. 2x tolak 2 sama dengan 6. 2x tolak 2 sama dengan 6. Jadi kita pindahkan 2x sama dengan 8. X sama dengan 4. Jadi kita dah dapat koordinat X. Dan kita baru dapat. Okey, ada kawan korang tanya kenapa kecerunan dia 1/6. Kita ambil daripada sini. Yang ni sebab apa? Ingat tak? Y sama dengan mx tambah c. Jadi apa-apa yang duduk dekat depan X, itu adalah kecerunan. Jadi nampak ni negatif 1/6. Itu dekat tempat M. Jadi kecerunan dia adalah negatif 1/6. Okey tak? Siapa yang tanya tu? Okey tak? Siapa? Amir. Muhammad Amir. Sebab itu kecerunan dia adalah negatif 1/6. Jadi kita sambung. 2x tolak 2 sama dengan 6. 2x sama dengan 8. X sama dengan 4. Dan X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 tu kita nak cari koordinat Y pula. Kan nak tahu koordinat Y. Jadi contoh kita ambil yang ni. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X. Kita nak masukkan X sama dengan 4 ni dalam ni. Jadi Y sama dengan 4 kuasa 2 tolak 2 darab 4. Jadi Y kita akan dapat Y sama dengan, kira 4 kuasa 2 sama dengan 16. And then tolak 2 darab 4. Jadi tolak 2 darab 4, 8. 16 tolak 8 kita akan dapat 8. Jadi Y sama dengan 8. Jadi kita dah dapat koordinat untuk point A. Kan? Koordinat dekat point A. Sebab dia kata dekat soalan tadi, lengkung kita Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X ni adalah dekat point A kan. Jadi maka koordinat point A adalah 4 dengan 8. Koordinat point A adalah 4 dengan 8. Okey, saya betulkan. 4 dengan 8. Jadi kita dah dapat koordinat point A adalah 4 dengan 8. Okey, kita nak cari, tengok balik soalan. Soalan dia kata cari persamaan normal kepada lengkung point A. Lengkung point A ni. Lengkung point A tu adalah yang ni. Lengkung point A tu yang ni. Ini adalah point A. Point A. Dia nak kita cari koordinat kepada normal dia. Jadi kita gunakan Y tolak Y1 sama dengan M darab X tolak X1. Jadi Y tolak Y1. Y1 kita adalah ni, 8 tadi. Y1 kita adalah 8. X1 kita adalah 4. Y tolak 8 sama dengan M. M kita adalah negatif 1/6. X kita adalah, sini salin X. X tolak X1. X1 kita adalah
4x tolak 4. Jadi kita ada dekat sini y tolak 8 sama dengan negatif 1 per 6x tolak 4. Susun dia bagi lawa, y tolak 8 sama dengan negatif 1 per 6x tambah dengan 4 per 6. Susun dia lagi. Susun dia lagi supaya dia jadi elok lagi kan. Supaya dia jadi lagi lawa kan. Jadi lepas susun akhir sekali kita dapat yang ni cikgu ringkaskan lah. Nanti korang sambung. Korang try susun dia kan. Korang try susun dia. Jadi 6y sama dengan negatif x tambah 52 adalah jawapan kita kan. Adalah jawapan kita. Alright, ada soalan untuk 11B. Boleh faham ke? Kalau ada soalan boleh tulis dekat chat. Jangan risau, cikgu akan cuba jawab. Cuba jawabkan. Alright, faham Jadi itu 11B. Jadi kita menggunakan maklumat yang dia bagi tahu. Baca dia punya point dia kan, baca dia punya soalan betul-betul. Jadi kita gunakan maklumat yang tu. Alright, kita tengok soalan 11C. 11C. Kita tengok dulu soalan dia. Apa dia kata. 11C. Alright, ni B, ni C. Diberi bahawa suatu lengkung ialah y sama dengan diberi bahawa persamaan satu lengkung ialah y sama dengan 6x tolak 2x kuasa 2 tolak 4. Okay, kita salin dulu. Dia beritahu y dia adalah 6x tolak 2x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 tolak 4. Jadi kita ada y sama dengan 6x tolak 2x kuasa 2 tolak 4. Cari kecerunan lengkung itu pada titik P. Di mana lengkung itu memotong paksi y pada titik P. Jadi ayat dia. Okay, nak senang kita copy dulu lah. Kan? Kita copy dulu. Sekejap bagi cikgu copy soalan. Jadi ini kita punya soalan. Diberi bahawa y sama dengan 6x tolak 2x kuasa 2. Okay, cikgu soalan. Untuk korang tak nampak kan. Okay, ini soalan kita. Cari kecerunan lengkung itu pada titik P. Cari kecerunan lengkung itu pada titik P. Di mana lengkung itu memotong paksi y pada titik P. Di mana lengkung itu memotong paksi y pada titik P. Nombor 2, persamaan tangent bagi lengkung itu pada titik Q20. Persamaan normal bagi lengkung itu pada titik R10. Jadi ada beberapa titik isu. Jadi korang kena faham. Jadi soalan 1, kita buat satu-satu dulu. Soalan 1. Sekarang ni kita tahu y sama dengan 6x tolak 2x kuasa 2 tolak 4. Dia nak suruh cari kecerunan lengkung. Jadi dia nak tahu kecerunan lengkung. Pertama sekali kita nak tahu y sama dengan 6x tolak 2x kuasa 2 tolak 4. Kecerunan lengkung kena buat pembezaan. Jadi dy dx 6x kita dapat 6. Tolak 2x kuasa 2 buat pembezaan. Kita dapat negatif 4x. Tolak 4 dia hilang. Kan? Jadi kita ada kecerunan kita adalah 6 tolak 4x. Baca soalan. Dia kata yang mana lengkung itu memotong paksi y pada titik P. Lengkung itu memotong paksi y pada titik P. Okey, contoh kita ada paksi y dekat sini. Kan? Kita ada paksi y dekat sini. Dia potong paksi y itu pada titik P. Maksudnya dia langgar dekat sini. Contoh kita ada lengkung dia macam ni lah. Tak kisahlah lengkung kita macam ni. Kan? Dekat sini dia langgar paksi y. Ini paksi y kita. Ini paksi x kita. Jadi bila dia langgar paksi y, maksudnya dia koordinat untuk x kita adalah kosong. Koordinat P kita adalah kan.
koordinat P dia ada sejenis nilai. Jadi koordinat dia adalah 0, Y lah kan. Kita tak payah tahu Y. Sebab apa? Kita perlukan koordinat X saja. Jadi pada titik P kan, pada titik P koordinat kita adalah 0, Y. Sebab apa kita tak payah tahu Y? Sebab kita nak tahu kecerunan dia. Jadi dy dx, masukkan je X yang ni, masukkan nilai 0 ni, 6 tolak 4 darab 0. Jadi kita dapat dy dx kita adalah 6. Sebab 4 darab 0 dapat 0 lah kan. Jadi kecerunan kita adalah 6 kan. Kecerunan kita adalah 6. Jadi dah dapat soalan nombor 1. Dah dapat soalan nombor 1. Sambung soalan nombor 2. Okay, ni cikgu letak atas sikit supaya muat. Okay, jadi kita ada nombor 2, dia nak persamaan tangent bagi lengkung itu pada titik Q20. Dia nak kita cari persamaan tangent pula. Jadi kita tahu persamaan tangent kita adalah 6 tolak 4x kan. dy dx salin balik. dy dx kita adalah 6 tolak 4x kan. Sebab apa? Bila kita dah dapat dy dx ni, kita boleh guna kecerunan tu. Maksudnya boleh pakai kat sini, boleh pakai kat sini, boleh pakai kat sini, boleh pakai kat mana-mana kan. Cumanya kita perlukan koordinat X. Jadi sekarang ni dekat titik Q kan, dekat titik Q pada titik Q 20. Koordinat kita adalah 20. dy dx kita adalah 6 tolak 4 darab 2 kan. 6 tolak 4 darab 2. Jadi dy dx kita 6 tolak 8 kita dapat negatif 2. Kita dapat negatif 2. Jadi negatif 2 ni adalah kecerunan tangent. Kecerunan tangent. Cikgu tulis short form lah. Kecerunan tangent kita adalah negatif 2. Kita nak cari persamaan tangent kan, nak cari persamaan tangent. Maka persamaan tangent gunakan formula y tolak y1 sama dengan mx tolak x1. Ini dia. Y tolak y1 sama dengan mx tolak x1. Jadi kita ada y kita tolak. Jadi koordinat ni, ini x1, ini y1. Y tolak 0. Y1 kita adalah 0. M yang kita baru dapat tadi negatif 2. X tolak x1. X1 kita adalah 2. Okey, selesaikan y sama dengan negatif 2x tambah 4. Jadi inilah persamaan untuk persamaan tangent kita. Jadi ini 1C2. Ini adalah 1C2. Okey, sambung lagi. 1C3 dia nak persamaan normal bagi lengkung itu pada titik R10. Okey, dia nak persamaan normal. Okey, salin sini. 11C3 persamaan normal bagi lengkung pada titik, okey, tengok balik, titik R10. Jadi koordinat kita adalah R10. Jadi kita still nak guna dy dx tadi. Dy dx tadi yang kita dah dapat tadi. Dy dx kita adalah 6 tolak 4x tadi tu. 6 tolak 4x tadi tu. Jadi sekarang ni kita ada koordinat 10 kan. Kita ada koordinat 10 pada titik R10. Dy dx kita adalah 6 tolak 4 darab 1. Maksudnya masukkan je koordinat x. Jadi 6 tolak 4 darab 1. Jadi dy dx kita adalah 6 tolak 4, kita dapat 2. Jadi kecerunan kita adalah 2. Tapi 2 ni apa? 2 ni adalah kecerunan
2 ni adalah kecerunan tangent. Kecerunan tangent. Yes, betul. Kecerunan tangent. Sebab soalan ni dia nak persamaan normal. Persamaan normal. Kecerunan normal. Kecerunan normal kita kena buat negatif 1/2. Kan? Kita dapat kecerunan tangent 2. Kecerunan normal negatif 1 per berapa-berapa yang kita dapat kecerunan tangent tadi. Kan? Jadi sebab kecerunan tangent kita 2. Jadi kecerunan normal kita akan dapat negatif 1/2. Alright, sambung lagi. Tak selesai lagi sebab dia nak minta persamaan normal. Persamaan normal, cara nak cari dia kita gunakan y tolak y1 sama dengan n x tolak x1. Jadi y tolak y1. Y1 kita berapa? Y1 kita adalah kosong. Jadi tengok yang ni. X1, Y1. Y tolak Y1. Y tolak kosong. Sama dengan M. M kita yang kita baru dapat tadi. Negatif 1/2 darab dengan X tolak dengan X1. X1 kita adalah 1. Jadi Y sama dengan negatif 1/2X tambah 1/2. Macam ni pun dah boleh kan? Macam ni pun dah boleh. Ataupun korang nak lagi lawa sikit, naikkan 2. Maksudnya semua darabnya 2. 2Y sama dengan negatif X tambah 1. Macam ni pun boleh. Jadi ini adalah persamaan normal kita. Alright, boleh faham untuk nombor 11. Jadi nombor 11 ni dia minta 3 benda lah kan. Kita tengok dia minta 3 benda tadi kan. Pertama dia nak kecerunan, kedua dia nak persamaan tangent lah, and then dia nak minta kecerunan normal. Persamaan normal. Jadi soalan macam ni dia common lah dalam SPM nanti. Dia akan minta berbagai jenis soalan. Okay, boleh faham untuk nombor 11. Kalau tak faham boleh tulis dekat chat kan. Cikgu. Ya, saya. Amir ke? Ada soalan ke? Hello? Tadi mesti ada soalan? Tak ada? Alright. Kalau ada boleh tulis dekat chat. Okay, kita sambung nombor 12. Okay, kita tengok dulu soalan. Tengok soalan dulu. Nombor 12. Cari koordinat titik pusingan bagi setiap lengkung yang berikut. Seterusnya tentukan sama ada titik pusingan itu ialah titik maksimum atau minimum. Alright. Jadi soalan dia nak cari titik maksimum dan titik minimum. Okay, jadi kita buat yang A. 12A. 12A kita Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak X kuasa 4. 2X kuasa 2 tolak X kuasa 4. Okay, jadi soalan dia minta kita cari pertama cari koordinat titik pusingan kan. Jadi soalan dia minta cari titik pusingan pertama. Kedua dia suruh tentukan sama ada titik minimum ataupun minimum. Okay, jadi pertama nak cari koordinat titik pusingan kan, nak cari titik pusingan. Jadi kita ada Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak X kuasa 4. Untuk cari titik pusingan kita kena buat apa? Kena buat dy dx dulu kan. Okay, jadi buat dy dx untuk ni. Dy dx sama dengan 4x tolak 4x kuasa 3. Buat dulu pembezaan sekali kan. Buat dulu pembezaan sekali. Alright, jadi kita dah dapat ni dy dx samakan dengan kosong. Samakan dengan kosong. Jadi maksudnya 4x tolak 4x kuasa 3 samakan dengan kosong. Sebab apa nak kena samakan dengan kosong? Sebab kita nak tahu dia punya titik pusingan tadi. Koordinat titik pusingan tadi. Kan? Okay, jadi ini titik pusingan dy dx sama dengan kosong. Jadi 4x tolak 4x kuasa 3. Okay, kita boleh buat apa? Kita boleh buat dia macam ni. Pertama sekali kita keluarkan 4x. Jadi kita ada 1 tolak x kuasa 2 dekat sini. Sama dengan kosong. Jadi 1 tolak x kuasa 2 ni kita boleh pecahkan dia lagi. Kita boleh dapat dia 4x. Okay, ada pelajar tanya macam mana dapat 4x kuasa 3 tu. 4x kuasa 3 tu dapat daripada sini. Kita ada x kuasa 4
X kuasa 4 ni buat dy dx. 4 tu bawa depan kan. 4 ni bawa depan. 4 darab X. 4 kuasa dia kena tolak dengan 1. Jadi 4X kuasa 4 tolak 1. Itu yang kita dapat 4X kuasa 3 tadi tu. Okey tak? Siapa yang bertanya tu? Alright, kita sambung. Jadi kita ada 4X darab 1 tolak X kuasa 2 ni, cikgu just buat kurungan lah. Kan? Cikgu just buat kurungan. Okey, jadi sambung lagi. Kan? Sambung lagi. Kita ada 4X darab 1 tolak X kuasa 2 dekat sini. Kan? 1 tolak X kuasa 2. Jadi 1 tolak X kuasa 2 ni pun boleh kembangkan lagi. Dengan apa? Kita boleh dapat 1 tambah X 1 tolak X sama dengan kosong. Sebab apa? Kat sini cikgu nak ajar kan. Sebelum ni cikgu pernah ajar lah kan. Mantau korang lupa kan. Kalau kita ada bentuk dia A kuasa 2 tolak B kuasa 2, dia boleh tukar dia jadi A tambah B A tolak B. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada 1 tolak X kuasa 2. Betul tak? Kita ada 1 tolak X kuasa 2. 1 tolak X kuasa 2 tu sama dengan 1 kuasa 2. Sebab apa? 1 kuasa 2 sama dengan 1 lah kan. Jadi 1 kuasa 2 tolak X kuasa 2 ni kita boleh tukar di 1 tambah X 1 tolak X. Ini memang rule dia kan. Ini memang satu pengetahuan mat lah. Satu pengetahuan matematik. Jadi sebab tu kita tukar dia 1 tambah X 1 tolak X kat sini. Okey, sambung lagi. Kita nak tahu X. Kita nak tahu koordinat X. Jadi kita ada 1 tambah X, 1 tolak X. Jadi X kita adalah 1 ataupun X kita adalah, jadi kita ada 3 sebenarnya kan. Kita ada 3 koordinat kan. Kita ada 3 koordinat. Kita ada X sama dengan 0. Kita ada X sama dengan 1. Kita ada X sama dengan negatif 1. Sebab apa? Sebab apa? Kita ambil satu-satu. Contohnya kita ambil 4X sama dengan 0. Saya buat kat tepi ni supaya korang boleh nampak. Contohnya kita 4X sama dengan 0. Maksudnya kita ambil 4X ni samakan dengan 0. 4X sama dengan 0, kita dapat X sama dengan 0. Okey, contoh cikgu ambil 1 tambah X sama dengan 0 pula. 1 tambah X sama dengan 0, X kita dapat negatif 1. Okey, contoh kita ambil 1 tolak X sama dengan 0, X kita sama dengan 1. Jadi kat sini kita ada 3 kebarangkalian X. Yang mana X dia adalah 0, X dia adalah 1, X kita adalah negatif 1. Jadi kita kena ambil kira ketiga-tiga. Alright, jadi kita buat satu-satu dulu. Kalau X kita sama dengan 1 kan. Apabila X sama dengan 1, apabila X sama dengan, okey kita buat dulu. Apabila X sama dengan 0, Y kita pun 0. Sebab apa? Nampak ni? Y kita adalah 2X kuasa 2 tolak X kuasa 4. Jadi maksudnya kalau kita gantikan nilai X dekat dalam ni, maksudnya 2 darab 0 kuasa 2 dapat 0. Tolak 0 kuasa 4 dapat 0 juga. Jadi koordinat X, kalau X kita 0, Y kita pun 0. Okey, sambung lagi. Apabila X sama dengan 1, buat dulu. X sama dengan 1. Okey, jadi yang ni cikgu padam dulu. Apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 2 darab 1 kuasa 2 tolak 1 kuasa 4. Jadi Y kita adalah 1. And Y kita adalah 1. Sebab apa? 2 tolak 1 dapat 1. Jadi apabila X sama dengan 1, Y kita adalah 1. Okey. Lagi kita try buat kalau X kita negatif 1. Apabila X sama dengan negatif 1, Y kita adalah 2 darab negatif 1 kuasa 2 tolak negatif 1 kuasa 4. Tolak negatif 1 kuasa 4. Jadi kira, tekan kalkulator. Jadi untuk macam ni kita boleh buat kalkulator lah. Cikgu tunjukkan. 2 darab dengan negatif 1 tutup kurungan kuasa 2. Tolak dengan dalam kurungan negatif 1 kuasa 4. Yes, betul. 1 kan. Ada kawan korang tulis. Jadi betul. Y sama dengan 1. Jadi kita ada kalau X kosong, Y kita kosong. Kalau X 1, Y kita 1. X negatif 1 pun Y kita 1.
Itu baru dapat koordinat kan, baru dapat koordinat. Belum selesai lagi. Kan, belum selesai lagi. 2 apa dia? 2, 1 kuasa 2. 2 darab 1 kuasa 2, 2 lah. Kan? Sebab 1 kuasa 2 jadi 1. 2 darab tadi tu akan dapat 2. Okey tak? Apa yang bertanya tu? Okey 2 darab 1 kuasa 2 bukan 1. Bukan. 2 darab 1 kuasa 2 dapat 2 sepatutnya. Okey. Seterusnya kita sambung. Kita baru dapat koordinat. Kita ada dapat 3 koordinat dekat sini. Kita nak kena buat pembezaan lagi sekali. Kita kena buat pembezaan lagi sekali. D2y sama dengan dx kuasa 2 sama dengan. Okey, jadi buat pembezaan lagi sekali. Buat pembezaan lagi sekali, kita akan dapat 4 tolak 12x kuasa 2. 4 tolak 12x kuasa 2. Jadi ini barulah kita tahu nak tentukan titik maksimum, titik koordinat tu, titik pusingan tu adalah minimum ataupun maksimum. Okey, jadi tengok kat sini. Jadi kita ada salin balik d2y dx kuasa 2 kita adalah 4 tolak 12x kuasa 2. Jadi kita ada 3 koordinat. Pada koordinat 0, 0, d2y dx kuasa 2 kita adalah 4 positif. Kan? Positif. Jadi kat sini adalah titik minimum. Sebab apa? Kalau d2y dx kuasa 2 kita positif, itu titik minimum. Okay, kita buat lagi. Pada koordinat 1, 1. Koordinat 1, 1. d2y dx kuasa 2 kita adalah 4 tolak 12 1 kuasa 2. Kita dapat negatif 8. Kan? Betul tak? Kita dapat negatif 8. Jadi dekat sini dia adalah titik maksimum. Kalau kita dapat nilai dia negatif, itu adalah titik maksimum. Dan akhir sekali kita buat untuk koordinat yang terakhir. Koordinat terakhir kita adalah negatif 1, 1. Pada negatif 1, 1 d2y dx kuasa 2 kita adalah 4 tolak 12 1 kuasa 2. Negatif 1 kuasa 2 kita dapat negatif 8 juga. Kan? Kita dapat negatif 8 juga. Jadi dekat sini pun adalah titik maksimum. Kat sini pun adalah titik maksimum. Okay, jadi ini adalah jalan kira nombor 12A. Boleh faham? Ada soalan untuk nombor 12A? Jadi ini cara untuk buat soalan nombor 12A. Memang nampak macam panjang tapi sebenarnya jalan kira dia senang je lah kan. Sebab dia panjang tadi tu sebab ada 3 koordinat lah. Sebab kita ada 3 jenis koordinat. Sebab kita ada 3 koordinat tadi tu, sebab tu kita dapat panjang jalan kira dia. Kan? Sebab kita dapat jalan kira dia panjang. Ada soalan? Okay, ada pelajar suruh ulang balik yang pasal minimum dan maksimum tu. Tak faham sangat. Alright, cikgu ajar kat sini. Okay, kalau kan titik maksimum, titik minimum dan titik minimum. Jadi kita kena cari 2 kali pembezaan d2y dx kuasa 2 kan. d2y dx kuasa 2 maksudnya kalau kita ada y sama dengan x kuasa x apa-apa lah kan. Tak kisahlah. Jadi contoh kita ada y sama dengan 2x tambah 2 lah kan. Kalau buat pembezaan sekali kita dapat contoh 2x kuasa 2 tambah 2 lah kan. Contoh kita buat pembezaan lagi sekali. Kita dapat 4x. Okay. Buat lebih sikit lah. 4x kuasa 3. 2x. Jadi 4x kuasa 2 kan kalau kita buat pembezaan. Buat pembezaan lagi sekali. d2y dx kuasa 2. Sorry. Buat pembezaan lagi sekali. Jadi kita dapat 8x. Jadi 8x ni masukkan koordinat x dalam d2y dx kuasa 2 ni yang korang dapat. Tempat x ni gantikan dengan koordinat x. Jadi apa-apa yang nilai, contohnya kalau nilai dia positif,
Kan, kalau nilai dia positif, kalau nilai negatif lah. Okay. Kalau nilai dia negatif, nilai negatif itu adalah titik maksimum. Tapi kalau kita dapat nilai dia positif, kan, nilai dia positif, nilai positif itu adalah titik minimum. Boleh faham tak? Cara nak hafal, kan, cara nak hafal lah, kan. Kalau nilai negatif, kan, kalau duit korang negatif, kan, duit tak ada, kan. Jadi korang, muka korang macam ni? Muka korang masam macam ni. Kan, ini muka korang masam. Ini bayangkan ni mata korang lah, muka masam. Jadi itu titik maksimum. Kalau nilai korang positif, korang akan senyum macam ni. Jadi titik korang dekat sini adalah titik minimum. Titik minimum. Kalau titik maksimum dia dekat sini, titik maksimum. Okey, boleh faham? Yang bertanya tadi. Nur Fizana. Boleh faham? Ini cara senang lah nak menghafal titik maksimum dengan titik minimum. Kan? Kalau dapat nilai negatif, maksudnya korang tengah masam. Kan? Sebab duit korang tak ada duit sekarang. Kan? So, titik maksimum. Kalau nilai korang positif, korang akan dapat titik minimum. Jadi itu adalah titik maksimum dan titik minimum. Okay, ada soalan lagi? Untuk nombor 11. Nombor 12A ni. Ada soalan lagi? Kita tengok soalan nombor 12B. Jadi nombor 12B ni sama juga, kan? Sama juga B. 12B. 12B, Y sama dengan, kita salin soalan dulu. Y sama dengan 2X kuasa 3 tambah 5X kuasa 2. Wajib beza 2 kali ke? Betul. Yes. Muhammad Amir. Yes, betul. Kita kena buat pembezaan 2 kali. Nak cek pembezaan 2 kali tu untuk menentukan titik maksimum dan titik minimum. Line slow tak apa. Kita buat pembezaan 2 kali tu sebab kita nak tentukan titik minimum dan titik maksimum tadi. Macam cikgu cakap lah, kalau dapat positif, negatif tu tengok. Kalau positif, dia titik minimum. Kalau negatif, dia maksimum. Okay, sambung yang ni. Y sama dengan berapa tadi soalan dia? Y sama dengan 2X kuasa 3 tambah 5X kuasa 2. Okay, jadi kat sini cikgu laju sikit kan. Sebab masa macam dah nak habis dia kan. Jadi pertama sekali kita kena buat pembezaan sekali. dy dx. Jadi kita dapat 6x kuasa 2 tambah 10x. Jadi kita ada 6x kuasa 2 tambah 10x. Jadi pertama sekali ni kita nak cari titik pusingan. Pada titik pusingan dy dx kita sama dengan kosong. Kan? Ini memang rule dia. Kan? Memang peraturan dia. Jadi dy dx kita 6x kuasa 2 tambah 10x. Jadi 6x kuasa 2 tambah 10x ni samakan dengan kosong. Samakan dengan kosong. Jadi 6x kuasa 2 tambah 10x sama dengan kosong. Okay, tekan kalkulator. Korang ada kalkulator kan? Tekan mode, tekan EQN. Tekan yang nombor 3 ni. Kan? Tekan yang nombor 3 ni. Jadi A kita adalah 6. Korang tahu kan cara buat persamaan kuadratik. B kita adalah 10. C kita tak ada kat sini jadi kosong. Jadi kita dapat X1 kita adalah negatif 5/3. X2 kita adalah kosong. Jadi X kita adalah kosong. X kita adalah negatif 5/3. Tapi jangan tulis macam ni. Kan? Jangan terus tulis macam ni. Nanti tak dapat markah jalan kira. Dekat atas ni korang kena buat terbalikkan dulu. Kan? Jadi kita tulis kat sini 2x, 3x tambah 5 sama dengan kosong. Jadi x kita adalah kosong. X kita adalah negatif 5/3. Jadi kita dah dapat 2 koordinat dekat sini. Kita dah dapat 2 koordinat. Pertama sekali kita nak tahu apa? Kita nak tahu koordinat y dulu. Kan? Jadi koordinat y pada x sama dengan kosong. Y kita sama dengan 2 darab kosong kuasa 3 tambah 5 darab kosong darab kuasa 2. Jadi semua ni akan dapat kosong lah kan. Semua ni akan dapat kosong. Sebab apa?
Kan? Sebab apa kita masukkan nilai X sama dengan kosong tadi lah. Kan? Kita masukkan nilai X sama dengan kosong tadi tu. Jadi, Y sama dengan kosong. And then pada X sama dengan negatif 5/3. Nak kena masuk dalam ni. Y kita sama dengan 2 darab negatif 5/3 kuasa 3 tambah 5 darab negatif 5/3 kuasa 2. Jadi kat sini cikgu simplify, cikgu buat laju sikit. Jadi Y kita dapat 125/27. Yang mana koordinat kita adalah negatif 5/3 125/27. Okay, so dah dapat dua koordinat, 0, 0 dengan yang ni koordinat dia 0, 0. Yang kedua kita ada koordinat dia negatif 5/3 125/27. Okay, macam cikgu cakap tadi kena buat dua kali pembezaan. Jadi dua kali pembezaan D2Y dx kuasa 2. Okay, yang 6x kuasa 2 tambah 10x ni buat lagi sekali pembezaan. Kita dapat 12x tambah 10. Okay, 12x tambah 10. Jadi, seterusnya kita buat apa? Kita masukkanlah nilai x. Jadi, pada x, pada 00, koordinat 00, D2Y dx kuasa 2 kita sama dengan 12 darab 0 tambah 10. Jadi 12 darab 0 dapat 0. Tambah 10 kita dapat 10. Okey, cek balik. Cek balik yang cikgu baru ajar tadi. Ini nilai dia positif ke negatif? Nilai dia adalah positif. Jadi bila nilai positif, kat sini dia adalah titik minimum. Sebab nilai D2Y dx kuasa 2 kita adalah positif. Jadi ini adalah titik minimum. Buat lagi satu. Kita ada dua koordinat tadi, betul tak? Buat lagi satu. Negatif 5/3 125/27. Masukkan dalam D2Y dx kuasa 2 kita. Jadi 12 darab dengan X. Negatif 5/3 tambah 10. Yang ni boleh buat senang lah kan. Potong 1, 4. 4 darab negatif 5 dapat negatif 20. 10 tolak 20 kita dapat negatif 10 kan. Yes, betul. Dia negatif 10. Jadi dia adalah dekat sini dia adalah titik maksimum. Okey, jadi ini jawapan kita. Kan jalan kira dia adalah ni. Dan tak berapa panjang sangat kan? Tak panjang sangat. Jadi ini adalah jawapan kita. Okey, ada soalan untuk nombor 12B. Ada soalan untuk nombor 12B? Tak ada boleh faham Jadi itu cara dia. Itu cara untuk menjawab soalan jenis yang macam ni. Jenis dia kata cari koordinat titik pusingan dengan cari tentukan sama ada dia adalah maksimum ataupun minimum. Alright, jadi kalau tak ada soalan, itu sajalah kan. Itu sahaja daripada cikgu kan. Cikgu tak sure kalau ada kelas lagi next week ke tak kan. Sebab Cikgu Azman baru cakap tadi kalau tak cukup 50 hari ni mungkin kelas ni akan ditamatkan kan. Jadi tak tahulah kalau ada kelas next week. Sebab kita tak ramai sangat pelajar kan. Mungkin ada kebarangkalian kelas ni akan ditutup. Mungkin next week dah tak ada kelas MAT dah kan. Jadi cikgu tak dapat tahu pasal tu. Yang tentukan adalah Cikgu Azman. Jadi itu saja daripada cikgu untuk kelas hari ini. Kalau tak ada soalan, kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.